warahmatullahi wabarakatuh. Okay, nama saya Farah Nisa dan insyaAllah saya akan melobi calon pilihan PKB kedua Siti Aisyah Ainah binti Abdul Ghani. Jadi sebelum saya memulakan pelobian, saya nak kongsilah satu sirah sahabat kan, di zaman Rasulullah yang bernama Usama bin Zaid. Kenal tak siapa Usama bin Zaid? Usama bin Zaid adalah putera kepada Zaid bin Harisah dan dikatakan Usama bin Zaid ni beliau sangat aktif dan macam sangat berminat dengan seni-seni peperangan. Sehingga kan buktinya waktu peperangan Uhud, beliau Usama masih berumur 8 tahun dan meminta kepada Rasulullah untuk pergi berperang. Tapi Rasulullah tak bagikan sebab kecil lagi. Dan kesungguhan beliau untuk turut sama dalam perjuangan Islam ni diteruskan dengan perang Khandaq, perang Hunain, perang Mu'tah, di mana ayah beliau Zaid bin Harisah telah syahid. Dan juga akhir sekali pada tahun ke-11 Hijrah, beberapa hari sebelum Rasulullah wafat, Rasulullah telah mengarahkan supaya Usama bin Zaid ini dijadikan panglima tentera perang Rom. Dan pada waktu tu timbullah persoalan daripada para sahabat kan, kenapa Rasulullah nak pilih Usama bin Zaid ni kan, baru 18 tahun waktu tu, umur dia 18 tahun kan. Sedangkan dalam tentera tu ada lagi Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Abu Ubaidah Al-Jarrah yang memang berpengalaman kan. Tapi Rasulullah waktu tu dia dah macam dah tenat. Rasulullah tetap teguh dengan pendirian dia untuk meletakkan Usama bin Zaid untuk jadi panglima tentera Rom. Dan tentera panglima Rom Dan bila dia wafat, diteruskan dengan Sayyidina Abu Bakar pun orang bertingkar lagi, kenapa nak pilih Usama bin Zaid ni kan, muda lagi, pilih yang lain kan. Dan Sayyidina Abu Bakar tetap dengan pendiriannya nak pilih nak meneruskan arahan Rasulullah untuk meletakkan Usama bin Zaid. Dan akhirnya peperangan Rom dimenangi oleh tentera Islam dengan bilangan tentera syahid yang paling sikit dan harta ghanimah yang paling banyak. Okay, itu je yang saya nak share. Dan keseimbangan yang saya dapat kat sini ada 3 lah ciri pemimpin kan, kualiti, potensi dan posisi. Yang pertama kualiti, kenapa Rasulullah nak juga Usama bin Zaid kan? Yang pertama, beliau sangat proaktif, tawar diri pergi perang. Dan Rasulullah nampak jangka panjang tu dan membuatkan Rasulullah tetaplah nak bila orang kata biarlah ada yang tak setuju, tapi Rasulullah tahu apa yang terbaik untuk tentera Islam kan. Dan yang kedua, potensi dan posisi. Masing-masing ada potensi masing-masing dan Rasulullah tetap letakkan Usama bin Zaid sebagai panglima, tetapi tak dinafikan yang ada tokoh-tokoh yang lain yang hebat juga tetapi berdiri di belakang Usama bin Zaid untuk menyokong. Seperti waktu tu Sayyidina Abu Bakar ditugaskan menjadi imam waktu Qiyamul Lail. Maksudnya macam semua orang main peranan, tapi Rasulullah tahu potensi Usama bin Zaid yang masih muda dan mampu membawa tentera Islam dalam jangka masa yang panjang. Dan yang lain tu berdiri di belakang Usama untuk menyokong perjuangan Usama kan. Okey, jadi apa kena mengena dengan hari ni? Dengan kali ni kan. Okey, untuk Siti Aisyah Ainah, saya tak nak perkenalkan, ada dalam flyers yang saya dah bagi tu. Boleh rujuklah satu jawatan yang banyak kan. Dan beliau, kita memang maklum, beliau memang seorang yang ceria, senang bergaul, mudah melontarkan pandangan. Dan juga kalau anda ragu-ragu beliau tidak pernah terlibat dengan kepimpinan BES, jangan risau. Beliau telah bermula kecil-kecil sebagai SM Anatomy dan kita ada contoh yang terbaik, iaitu Afifi Syamil. Okey, Afifi Syamil. Okey, Afifi Syamil ni kenapa kan? Okey, setahu saya lah, waktu saya memimpin BES tahun 3, dia tak pernah terlibat dalam organisasi BES dari tahun 1 ke tahun 3. Tapi tiba-tiba dia diangkat naik ketua BES tahun 4 kan. Dan dia dibantu oleh Syafiqah yang berpengalaman dalam BES. Jadi saya kira macam maksudnya macam kita kena bagi peluang untuk orang baru belajar kan. Dan insyaAllah ketua BES kita Ikram atau Afiq dua-dua bekas ketua BES kan. Jadi kombinasi ni akan memberi satu tampuk pemerintahan yang akan membawa gaya yang baru. Yang pertama dari segi kualiti, dari segi potensi dan posisi. Saya tahu kita nak gerak sama-sama kan. Kita semua nak keluar daripada Cairo ni dengan keluar daripada Mesir ni, dan Malaysia semua nak ada pernah merasa untuk buat kerja kan, semua kan. Dan saya yakin kita semua mampu menjadi memimpin masing-masing, terutama yang tercalon mempunyai potensi yang sama hebat. Dan J9 ni merupakan medium yang terbaik eksklusif untuk ahli J9. Jadi kalau kita tak buat kerja dalam ni,
Macam kalau kita tak diberi peluang dekat media malaikat, jangan je lah kita nak buat kerja kan. Jadi saya katakan Aisyah Aina, dia ada potensi masa dan tenaga yang sangat besar. Kenapa? Sebabnya Aisyah Aina ni dia tak ada jawatan yang mendatang waktu tahun 5. Jadi dia boleh salurkan tenaga dan usaha dia 100% untuk pembentukan batch di samping kawan-kawan lain pun sokong dari belakang. Jadi yang terakhirnya, Aina ni dia calon bebas. Dia tak terikat dengan mana-mana pakatan. Jadi kalau anda nak undi Ikram, anda boleh undi Aina. Kalau anda nak undi Afiq, anda boleh undi Aina juga. Jadi yang penting undi Aina. Jadi saya nak buat promosi sikit sebelum saya pass ke Aina. Esok ada kedi. Tajuk dia Pasca PRU 13 Malaysia dan arah tuju, dan kita ada pembentang daripada calon Aina akan buat presentasi. Jadi kita esok pukul 4 dekat Markaburi sekolah nak tengok Aina bicara lebih panjang hari ni saya kan. Okey, saya pass untuk Aina cakap sepatah dua kata untuk manifesto. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Okey, nama diberi Siti Aisyah Aina binti Abdul Ghani Kanisen. Boleh panggil Aisyah, boleh panggil Aina. Aisyah Aina itulah saya. Okey, manifesto yang saya bawa pada kali ini ialah memandu warga Jenai ke arah produktiviti yang optimum. Okey, jadi produktiviti yang macam mana tu? Kalau nak diikutkan, saya dengar tadi Aisyah muda cakap lebih kurang jugalah yang hal tujuan kita orang nak bawa ni. Cuma saya lebih berfokuskan kepada produktiviti tu secara total. Maksudnya dari segi akademik, sahsiah, rohani, mental, jasmani, soft skill, ilmu-ilmu agama. Berdasarkan pengalaman saya dan pembacaan, saya lihat sebenarnya nilai tambah ni untuk menjadi seorang doktor sangat penting. Maksudnya bukan sekadar dalam buku teks, bukan sekadar cara rawatan, tetapi juga cara percakapan, kemahiran komunikasi, kemahiran berfikir, skill-skill, ilmu agama. Saya rasa alhamdulillah semua orang dah ada. Tapi perkataan optimum dalam manifesto yang saya bawa ni ialah semua orang saya percaya ada nilai-nilai tu, tapi kita nak optimumkan lagi nilai-nilai yang ada ni supaya semua orang dapat nilai tu. Bukan kata seorang je, seorang je yang ada skill tu. Maksudnya kita kalau boleh kita nak kongsi secara bersama supaya kita dapat lahirkan produk yang memang orang kata lengkap lah, insyaAllah secara cemerlang, gemilang dan terbilang. Okey, kalau satu lagi perspektif yang saya nampak dari batch kita ni bagi saya batch yang kuat. Sebab kita orang kata alhamdulillah kita ada wakil-wakil, kita ada lengkap package dia. Maksudnya dari ekonomi ada, dari segi leadership. Tapi okey, kalau leadership orang kata okey, kita ada pengurusi PCK, kita ada timbalan PCK, kita ada MTP. Lepas tu kalau orang kata nak dari segi orang yang pentah berkata-kata ni, kita ada pengurusi kedik, timbalan pengurusi kedik, siapa tak kenal dia orang kan. Jadi kalau boleh okey lah, maksudnya nak katanya saya berharap supaya semua orang ni ibarat permata. Tapi kalau kita gilap lagi, dia akan lagi menyerlah. Dan sinar dia tu, kita kalau boleh nak kongsi secara bersama. Bukan orang kata lebih kepada individualistik. Maksudnya semua orang ni ada nilai tu. Dan sebab kita pun dah tak lama, 2 tahun setengah lagi kan, dan nak grad dan nak masuk ke dunia kedoktoran, dunia realiti sebenar. Jadi kalau boleh saya nak persiapkanlah diri semua orang supaya untuk menghadapi dunia realiti tu bukan orang kata semudah dan seindah yang kita sangka lah. Untuk lengkap semua tu. Jadi saya kata kalau saya tak terpilih pun alhamdulillah. Kalau saya terpilih pun alhamdulillah. Maksudnya bagi saya kalau terpilih tu saya belajar. Saya belajar bersama-sama dengan anda sekalian sebagai tulang belakang untuk mengembeling tenaga menjayakan warga Jenai lah ke arah yang lebih berjaya. Jadi untuk akhirnya persoalan pertama yang saya tanya Aina pagi tadi, the very last question saya tanya, Aina betul ke awak bersedia? Boleh. Dan beliau menyatakan, ya saya bersedia dan saya dan itu yang saya kata sebab beliau sendiri bersedia dan menyatakan komitmen yang akan dipegang. Jadi biasalah saya akan akhiri dengan sebuah pantunan.
Harum kumbang si bunga mawar menyinar jelita di pagi hari. Jangan ragu, jangan gusar. Pangkat Aisyah Aina pilihan hati.